Nampak semua adik-adik? Dah ada dekat skrin? Nampak. Nampak. Jadi kalau macam tu kita sambung presentation ni. Okay. Jadi saya akan panggil saudari Puteri Alisha untuk conduct presentation ni. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Puteri Alisha. Okey, hari ini saya akan terangkan pula tentang jenis-jenis konkrit dan kami dari kumpulan LDK 3. Seterusnya. Kita tanya pula, adik-adik ni semua tahu tak ada berapa sebenarnya jenis konkrit? Kumpulan LDK 1 ada terangkan. Saya tanya audience, tanya adik-adik. Tahu tak kalau tak tahu, chat dia dekat chat box. Jawab dia dekat chat box. Cuba. Ada lagi tak sure berapa banyak. Okey, dalam presentation ni kumpulan kami hanya cover 6 jenis konkrit. Tapi sebenarnya ada lebih daripada tu. Okey, kita sambung untuk section kedua. Sebelum mulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Seterusnya. Yang pertama, ini adalah ketua kumpulan kami iaitu Muhammad Fuad Afiq bin Muhammad Azmi. Seterusnya, saya, EJK Media dan Bendahari Puteri Alisha Balkis binti Muhammad Sharif. Boleh panggil saya Alisha. Seterusnya, EJK Quiz dan Pengarah Program Muhammad Arif Al-Zinuddin bin Zaidi. Boleh panggil Arif. Seterusnya, setiausaha kumpulan kami iaitu Law Tech Yao. Boleh panggil Law. Seterusnya, itu saja. Seterusnya ini adalah koko kami iaitu Sir Muhammad Syabri bin Zainuddin. Sebelum memulakan pembentangan kami, saya ingin ceritakan mukadimah sikit tentang jenis-jenis konkrit. Jadi terdapat beberapa jenis konkrit yang saran pada masa kini. Seterusnya, pemilihan jenis konkrit ini bergantung kepada kesesuaian penggunaan mengikut kehendak kontraktor. Takkanlah nak bina rumah tapi pakai yang tak ada tulang kan. Seterusnya, terdapat beberapa jenis konkrit yang boleh didapati di pasaran pada waktu sekarang. Seterusnya, ini adalah jenis-jenis konkrit yang kami cover, iaitu ada 6. Yang pertama, konkrit biasa, konkrit bertertulang, konkrit tegas dahulu, konkrit ringan, konkrit precast dan akhir sekali konkrit mampat giling. Seterusnya, jadi yang pertama iaitu konkrit biasa. Ni yang biasa kita nampak lah kalau ada renovation depan rumah atau pernah rumah adik-adik renovate, akan nampak bancuan-bancuan konkrit ni.
Apa tu konkrit biasa? Konkrit biasa adalah konkrit yang tidak memerlukan penggunaan besi di dalam strukturnya. Seterusnya, hanya dapat digunakan dalam projek pembinaan yang terdapat tegasan mampatan, impressive stress, dan tidak mempunyai tegasan tegangan, iaitu tensile stress. Apa tu comprehensive stress dan tensile stress? Untuk pengetahuan adik-adik, comprehensive stress ni adalah konkrit yang mempunyai kekuatan 28 hari punya spesimen yang dites di bawah monotonic unaxial compressive load. Seterusnya, antara contoh tempat yang sesuai adalah adalah tapak tembok dan lantai atas tanah. Selalu kalau mak atau ayah adik-adik nak renovate posh rumah ke kan, boleh pakai konkrit. Contoh konkrit biasa. Inilah yang selalu kita tengok kalau ada rumah jiran ke yang nak renovate rumah kan. Macam ni lah, macam messy sikit kan, kotor-kotor sikit. Next. Ni adalah contoh yang kami pernah buat. Ya, ni kerja konkret itu kami buat semua. Jadi kami nak tanya adik-adik semua, adik-adik pernah tak bancuh konkret? Ini kami punya kumpulan buat 0.6 dia punya bancuhan. Macam tu. Pernah. Tak pernah. Pernah. Okey, yang adik yang pernah tu dulu buat, tengok orang ni. Yang pernah tu buat konkrit apa? Konkrit biasa ke konkrit macam mana? Biasa. So ikutnya lah, ada ikut nisbah semua ke macam mana? Ke main campur je? Ke baldi? Oh. Okay. Lepas Sebab ni tak tahu. Hari tu kita orang buat ikut ni, timbang. Mula yang saya ajar itu dia letakkan cek batu dulu kan time tu. Batu. Sekarang dia ada pack aggregate dengan cost aggregate. Time banyak time tu cost aggregate kalau tak silap. Kena ni. Kena tambah tu, kena ni ada pengiraan dia, kena ikut tu timbang semua. Lepas tu pack aggregate tu macam dia nak pengisi atau tak silap. Lepas tu ada simen, tambah air. Lepas tu daripada yang ini, kalau kita tengok, last-last dia jadi tekstur macam ni. Lepas tu dah siap tu kita orang tuang dalam bentuk, dalam mold, dalam bentuk kotak macam dadu. Macam tu. Lepas tu dia ambil masa dalam lebih kurang 24 jam. 24 jam masanya nak mengering. Jadi lepas tu kena banyak lagi ujian lah dia kena buat. Okay, kalau macam tu kita terus jam dekat next punya ni. Right. Konkrit seterusnya iaitu konkrit bertertulang. Untuk kumpulan LDK before this ada juga terangkan kan konkrit bertertulang. Konkrit bertertulang ni dia hampir sama seperti konkrit biasa, tapi beza dia dalam dia ada letak besi. Untuk apa? Untuk tambahkan kekuatan daya tegangan. Ia juga dapat membantu struktur yang dibina menjadi lebih kukuh.
antara jenis konkrit yang paling kerap digunakan di dalam projek pembinaan. Sebab tak kala kita nak bina saja kan, mestilah nak kukuh. So konkrit bertertulang ni common juga dalam pembinaan-pembinaan bangunan. Nisbah yang digunakan iaitu nisbah 1 simen, nisbah 2 pasir dan nisbah 4 batu adalah yang biasa digunakan dalam pembangunan konkrit jenis bertertulang. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh gambar. Nampak tak? Dia letak besi. Dia susun besi dulu, baru dia letak bancuan konkrit. Untuk apa tadi? Untuk tegang. Ya, dia untuk tegangan tinggi. Saya nak tanya, adik-adik semua pernah nampak tak macam ni? Tu memang ingat konkrit tu yang tu je, yang biasa tu je. Bukan yang ni tak ada, tak pernah wujud. Boleh chat, boleh bagi komen kat chat box. Dah nampak kat TV. TV berapa kan? Oh, cerita tentang konkrit. Oh, adik ni selalu, Farizapan ni selalu tengok ni kot. Kalau dekat ESO tu channel 500 tu. Yang national, bukan national lah, Discovery tu rasanya. Oh, engineering kan. Yang lain tak pernah. Yang lain ni. Tepi jalan dekat mana tu? Tepi jalan buat biasa. Mana? MRT. Kat mana? Ya. Kalau dekat jambatan tu, ya. Betul. Dia kalau tapak perumahan nak letak tiang tu, dia letak undalan dulu. Besi jadi bertertulang, jadi dia punya tekanan dia tinggi. So sebab tu dia panggil dia bertertulang tu. Sebab tu panggil nama dia konkrit bertertulang. Dan yang lain ada tak lagi? Mana tahu. Mana tahu banyak ni ke? Ni ada Adam Yusri. Nampak tengah bina flyover. Tu lagi banyak kan. Kalau flyover lagi tebal lah kot. Sebab besar kan. Kalau nak bandingkan dengan rumah, lagi tebal-tebal lah kot dia punya besi. Ada lagi tak? Ada lagi yang pernah tengok. Kalau tak ada, komen tak ada. Flyover ni. Kat TV. Jambatan ada juga. Betul, selalu time orang buat rumah tu memang selalu nampak besi-besi ni. Sebab kalau konkrit biasa je, orang letak kat apa ni, macam buat lantai tu macam ada jambatan sikit je macam tu. Bukan jambatan lah, maksudnya atas longkang tu macam terus lah. Tapi kalau yang macam penutup longkang yang 4 segi tu kat rumah tu, dia pakai ni. Dia pakai jenis ni. Jenis konkrit bertertulang ni. Beg macam ni Adam Yusri? Simen. Dia bancuan dia sama juga dari benda tu. Tapi kalau kita tengok tadi, dia punya turutan, petunjuk nisbah je. Dan dia ada penunjuk nisbah. Ni penting lah. Sebab nanti masuk dalam
quiz kalau tak silap. So kena ingat ada punya turutan dia. Nisbah tu simen, nisbah pasir. Pasir ni fine aggregate lah kalau bahasa Inggerisnya. Lepas tu nisbah batu. Batu tu coarse aggregate. Coarse aggregate tu dia kasar. Kalau macam pasir ni dia fine aggregate, dia halus. Yang batu dia crush dia dipecahkan dekat kuari kalau tak silap. Kalau untuk pasir dia uncrush, dia sebab dia ambil daripada pantai kalau tak silap. Pantai, kalau macam batu tu dia pecahkan dekat kuari. Dari proses penutupan ke, ada banyak cara. Arif, ada yang bertanyakan soalan, nak tanya. Ya. Apa jadi dengan bantuan konkrit jika besi tu karat? Masih boleh tampung beban lagi ke? Oh, kalau boleh elakkan lah. Elakkan sebab kalau konkrit dia pun kalau macam mana nak cakap, kalau boleh tak dia, sebab kalau dah karat maksud dia dah nanti dia banyak lompang-lompang. Dia buat dia jadi rapur. Kalau boleh elakkan besi yang berkarat tu. Boleh saya tambah sikit ke? Boleh. Silakan. Tak silap saya, kalau untuk besi ni, diorang akan simpan supaya tak karat. Macam ada certain company sebelum ni, sebelum projek dia orang akan, kalau dia nampak karat, dia akan panggil kita untuk cat balik besi tu. Ini kalau untuk projek MRT lah kalau tak salah saya. Company mana sebenarnya? Sarana. Goodwood Builder tak kalau tak salah saya. Dia check macam mana dulu? Dia panggil kontraktor untuk cat balik besi tu supaya tak nak karat. Maksudnya kontraktor tu datang audit besi tu lah. Dia buat pemeriksaan. Dia check dulu untuk pastikan barang berkualiti. Dia pakai alatan apa Ya. Dia pakai alatan apa nak check ke? Dia cat biasa je. Pakai panca indera je lah. Ya. Dia cuma nak elakkan daripada karat lah. Saya ingat kan dia macam ada mesin ke apa, boleh tahu dia dah karat ke. Batal lompang-lompang dalam kan. Tapi tu ada juga kan, kalau tak cakap. Ni yang untuk sebelum pemasangan lah. Pemasangan. Okey macam tu. Okey, terima kasih. Tu kita ada soalan dari Nurul Hamizah, dia tanya, tertulang tu besi biasa je ke? Mesti mampat, tak silap. Pada macam bentuk gerigil-gerigil tu, pada buat part ski tu dia macam silang jaringan tu untuk kuatkan lagi dia punya struktur. Dia dah bina jaringan, dia akan membina satu daya yang kuat, boleh menampung kalau nak bandingkan dengan konkrit biasa. Dia tanya tulang besi tu jenis besi biasa ke? Saya rasa ini yang biasa je. Sebenarnya biasa je. Yang penting mampat lah. Dan besi tu besi tenggilik panas lah. Saya pun tak berapa nak ingat lah nama tu. Dia ada jenis. Dia memang ada besi dia. Dia ada saiz yang berbeza. Ada besi yang jenis licin, ada yang jenis kasar. Jadi nak guna yang jadi biasanya guna yang licin yang kasar. Untuk link biasanya yang licin. Kalau untuk yang tulang tu biasanya dia akan guna yang kasar. Soalan seterusnya dari Adam Yusri. Kalau salah campur nisbah masa campuran tu, jadi apa ya? Kalau salah campur nisbah, dia tengok dia punya kelikatan dengan workability dia. Dia punya tu sifat dia akan jadi, kalau terlebih air ada akan cair sikit, kalau terkurang jadi keras. Dia ikut ni. Sebab tu dia kena ikut nisbah. Dan kita kena buat calculation sebelum bancul untuk menempati apa yang kita nak. dia macam buat kek lah.
kan. Ah, Kalau terlebih air nanti tak naik ke. Ya betul, konsep dia So sama je kita macam. memang kena ikut. Kena ikut dia punya konsep tu. Maksudnya dalam mana-mana sama je kot. Memang kena ikut. Kalau ada nisbah tu, ikut je. Betul. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ni contoh gambar tadi. Okey, masuk slide yang seterusnya. Jadi konkret seterusnya iaitu konkret tegas dahulu. Jadi apa itu konkret tegas dahulu? Konkret tegas dahulu dia ada tertulang keluli bertegangan tinggi di dalam strukturnya. Jadi saya rasa yang ni dia guna besi tulang yang kasar dan lebar sikit kan. Sebab dia nak buat flyover. Dia bertujuan untuk mewujudkan daya tegasan supaya ia dapat menanggung beban yang lebih tinggi. Nisbah bancuan yang digunakan juga berbeza dari bancuan sebelum ni. Iaitu 1:1.5, nisbah 3. Kenapa dia lebihkan nisbah batu tu? Sebab dia nak lebih keras lah kan. Dia nak tampung beban yang tinggi. Jadi dia kena ada bancuan yang keras tu lebih. Ya. Konkret Dia tegas dahulu. macam nak memenuhi ruang. Ya. Dia letak batu. Tapi batu tu tak boleh sama saiz semua. Dia kena pada kecil sedar ni dengan tu. Paling besar. Macam tu dia punya prinsip dia. Betul? Lepas tu konkret ni sesuai digunakan dalam pembinaan rasuk yang jarak rentangannya panjang, struktur kalis air, cerucuk dan sebagainya. Kita tengok next slide gambar contoh. Ni ada dua cara macam mana kita nak bina konkret tegas dahulu. Pertama, prategasan atau dikenali sebagai pre-tension. Satu hujung keluli dipasak manakala satu hujung lagi ditegangkan menggunakan jack hidrolik sebelum konkret dituang. Siapa pernah tengok video ke? Pernah tengok depan-depan ke? Benda ni, konkret yang ni. Cuba komen. Tapi rasanya ramai pernah tengok kat TV je kot. Sebab kalau tengok kan best lah tengok dia punya proses tu. Daripada tu nanti dia tarik jadi tu. Pakai hidrolik tu. Hans tak pernah. Tak apa, sekejap lagi kita orang ada sediakan video untuk pembelajaran untuk prategasan dan pasca tegasan punya konkret tegas dahulu. Faris dah pernah tengok tapi dia tak faham sangat dulu. Tak apa. Jadi lepas ni akan lebih faham. Ya. Sebab video tu dia macam ni, di infografik. Dia simple lah. Senang nak faham. Sebab dia tunjuk dia punya tu, dia tarik bila semua. Okay. Kita sambung ke slide seterusnya. Ni cara kedua. Pasca tegasan atau dikenali sebagai post tension. So bila yang hujung dia, teknik ini dia bertujuan untuk mengukuhkan struktur konkret. Tendon. Siapa tahu tendon tu apa? Siapa pernah dengar tendon? Dia ada dekat mana? Dia dekat badan kita. Kita guna dia hari-hari. Siapa tahu tendon tu apa? Kalau dia bersukan selalu mesti dia tahu. Belajar bio kan? Kat kaki ke? Tak silap saya tendon tu ada dekat sini.
dia macam urat-urat kita banyak dia satukan. Lebih kurang macam dalam gambar kat sini. Yang besi-besi tu urat kita. Lepas tu tulang. So disatukan. So tendon yang digunakan adalah kabel keloli seperti yang digunakan dalam teknik prategasan yang diletakkan dalam satu saluran plastik di dalam struktur yang ingin dibina sebelum konkrit dituang. So dia satukan besi-besi tu, besi macam tu, lepas tu baru dituang. Dia Setelah sama dengan dalam badan manusia, tendon. Bentuk dia, rasanya dia diinspirasi pada manusia punya. pada Bentuk kita ciptakan perfect. yang macam kapal terbang punya sayap tu ambil pada burung. Betul? Biasanya nature punya ni lah. Betul. Dia make, dia apply. Sebab kalau kita kaji memang memang boleh guna semua tu. Okay, Seterusnya, setelah konkrit mengeras, kabel tersebut ditarik dengan ketat bagi mendapatkan kekuatan maksimum struktur. Dia tarik macam mana ya? Arif tahu tak? Dia tarik, dia dah mengeras, dia tarik. Konkrit tu dah mengeras, dia tarik. Tak boleh. Kalau susah dia nak describe. Apa? Misalnya method Saya rasa yang slide seterusnya dah video. Ini contoh video. Okay, korang boleh enjoy video ni kejap dan fahamkan apa itu pretension dengan post-tension konkrit. Okay. Pre-stressed concrete. In case of big concrete construction projects like bridges, steel reinforcement bars alone won't be sufficient to provide the necessary tensile strength. In this case, pre-stressed concrete is being used. In pre-stressing, the rods or tendons are stretched along the axis and cement is poured. Later, when the tendons are released, the compression is generated at the bottom, which tries to counterbalance the compression due to loading at the top part of the beam. The principle behind pre-stressed concrete is that compressive stresses induced by the high-strength steel tendons in a concrete member before loads are applied. This will balance the stresses imposed in the member during the service. Pre-stressed concrete can be used for the construction of roofs, floors, walls, and bridges with longer unsupported spans. Pre-stressing is generally done by two methods: pre-tensioned concrete and post-tensioned concrete. Pre-tensioned concrete. Pre-tensioned concrete is those in which the tendons are tensioned before pouring of concrete. The tendons are initially tensioned and anchored at both ends, and then concrete is poured over it and cured. When the concrete attains desired strength, the tendons are released and projections are cut out. The pre-stress imparts into beam through bond action. Post-tensioned concrete. In post-tensioned concrete, the tendons are tensions after the concrete is poured. Initially, the concrete is cast around the sheathing. The ducts are formed in concrete in which tendons are placed. After the concrete is hardened, the tendons are tensioned by hydraulic jacks and anchored. In case of bonded type tendons, the duct is grouted with sufficient slurry. In the unbounded type of tendons, grouting is not necessary. Nampak tak tu? Okay, semua. Okay, daripada video tadi apa yang adik-adik faham? Cuba komen apa yang adik faham pada video tadi. Ingat tak dia tarik tendon tu pakai apa? Dia ada mention. Dia mention. Cuba komen. Dia tarik pakai apa? Okay, hydraulic ada. Betul.
Okay. Apa lagi dalam video tu? Dia cakap pasal cheating. Okay, cheating tu apa? Ada yang boleh jawab tak? Cheating tu apa? Okay, cheating tu apa? Kalau tak tahu, tulis je tak tahu. Kita go through balik video tadi. Biasanya proses tu buat dekat konkrit. Konkrit macam ni lah. Cylinders konkrit macam ni. Jadi kalau tak tahu, kita kena figure out balik video ni sebenarnya. In case pre-strips are released induced by the high-strength steel tendons in a concrete member before loads are applied. This will balance the stresses imposed in the member during the service. Pre-stressed concrete can be used for the construction of roofs, floors, walls, and bridges with longer unsupported spans. Pre-stressing is generally done by two methods: pre-tensioned concrete and post-tensioned concrete. Pre-tensioned concrete. Pre-tensioned concrete is those in which the tendons are tensioned before pouring of concrete. The tendons are initially tensioned and anchored at both ends, and then concrete is poured over it and cured. When the concrete attains desired strength, the tendons are released and projections are cut out. The pre-stress imparts into beam through bond action. Post-tensioned concrete. In post-tensioned concrete, the tendons are tensions after the concrete is poured. Initially, the concrete is cast around the sheathing. Okay, kita boleh tengok sheeting tu dekat sini. Yang tadi tu. Ni selepas konkrit tu mengeras ke belum mengeras? Korang rasa? Orang rasa je. Sheet ni berlaku bila? Siapa boleh agak? Tapi kalau tengok dalam gambar ni, dia letak konkrit tau. Dia letak konkrit. So, ya betul. Alisa Nizam betul. Sheathing berlaku lepas konkrit tu mengeras. Rasanya quiz nanti bagus ni. Sebab ada soalan ni dalam quiz nanti. Apa lagi ni? Oh, Zalik Usri. Ya, lepas mengeras. Tadi tulis tak tahu sangat bang. Ni tahu. Tiba Baru lepas. ini. Oh. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Seterusnya kita masuk ke konkrit ringan. Seterusnya adalah jenis konkrit ringan. Dan konkrit ringan ni dibuat dengan menggunakan bahan-bahan ringan dan itu dicampurkan dengan ejen perangkap udara yang tu seperti CO2 dan supaya hasilnya lebih ringan. Dan tu kebiasaannya digunakan sebagai dinding pembahagian iaitu partition atau sebagai struktur yang tidak mengeras beban. Dan contoh yang gambar macam di atas ni. Next slide.
macam ni lah. Contoh gambar macam membinakan tu rumah ke, kedai ke. Adik-adik pernah nampak tak? Tak siapa pernah nampak tak? Bina konkrit macam ni. Ya, ramai yang nampak. Korang nampak kat mana? Jiran. Tapi pernah lah kan? Kalau based on gambar ni sebenarnya dia nak buat apa je? Betul. Yeah, dia boleh buat rumah, boleh buat store. Boleh ikut macam ni. Ayah Faris buat store dekat rumah lah Bukan kedai. Oh, rumah. Renovate ke macam mana? Ke tambah ni lain store dekat so ni Faris tolong parent buat dia. Time tu kenapa tolong tengok je? Banyak membantu Faris. Kecil lagi ke time tu? Rasanya dah boleh. Umur Faris berapa? Umur sekarang. Faris Zakwan umur apa? Umur 4. Time tu bila? Okay. Apa soalan padahan? Macam mana konkrit tu boleh jadi ringan? Sebab dia ada tu kot. Dia ada macam ada lumpang-lumpang tu dia buat dia punya jisim menjadi ringan. Ni, boleh saya tolong ke? Boleh. Bila kita bercakap tentang konkrit, dia sebenarnya topik yang agak luas tau. Kalau kita tengok daripada kajian-kajian lepas, konkrit ni dia sebenarnya salah satu sebab dia dipilih adalah sebab dia mudah untuk diolah. Kajian-kajian lepas dah ada menunjukkan bahawa ada konkrit yang sebelum ni diolah boleh jadikan konkrit tu terapung, ada untuk fire resistant, ada untuk kalau kita pernah dengar sludge. Dan sebelum ni kalau ada belajar pasal wastewater, sludge tu dia akan gunakan untuk buat blok konkrit yang baru. Maksudnya konkrit tu sendiri dia senang untuk diolah. Jadi kita boleh buat macam-macam lagi mana kita ada idea dan keinginan tu. Jadi kalau macam tu, kalau macam ni kita potong boleh jadi ni ada efek apa-apa kalau kita potong? Macam ni kan dari dulu lubang kan, kita potong. Dia tak jadi isu pun. Jadi isu sebab dia diolah kan. Macam basic penciptaan sendiri, basic penciptaan itu sendiri bermula daripada masalah. Bila kita ada masalah, maka timbullah penyelesaian masalah, iaitu membawa kepada inovasi baru sampai terciptalah apa yang kita ada sekarang. Tapi kalau tengok macam kat gambar ni, dia punya ni macam dia nak buat rumah. Tapi apa beza, ni soalan luar pada konkrit sebab dia nak comparison antara ni konkrit dengan batu-bata. Apa beza dia sebenarnya? Kenapa ada rumah yang pakai konkrit, ada yang rumah pakai batu-bata? Rumah yang pakai konkrit, ada rumah yang pakai batu-batu. Maksudnya nak tanya comparison tu. Ni soalan yang luar. Macam ni kalau ikut gambar ni dia nak buat rumah. Macam tu. Okay. Apa perbezaan dia? Kenapa ada yang pakai konkrit, ada yang pakai batu-bata?
Ada yang pakai konkrit, ada yang pakai batu bata. Dia sebenarnya bergantung pada pemaju tu sendiri. Macam kita tahu kalau ada certain project dia ada guna tunnel form, ada yang pakai in situ kan. Sama lah macam ni. Ini dalam gambar ni blok kan, batu blok. Ada yang guna batu bata, ada yang pakai batu blok macam ni, ada yang pakai lightweight batu blok punya. Dia mengikut kepada kesesuaian. Benda tu tak jadi isu pun selagi mana bajet tu ada. Projek tu bersesuaian. Dia kalau dia tak nak buat macam ni, dia pasang tunnel form, dia tuang konkrit semua pun boleh juga. Dia mengikut kepada teknik lah. Tapi Dia kalau ikut tuang, implementation. dia tuang tu kena ada besi kan? Tuang ya. Kalau dia tuang, dia tak nak pakai batu-bata, dia tuang aja. Dia tetap kena letak besi juga. Okay. Baru dia ada ni lah, kuat lah. Ya. Tapi kalau batu-bata, Dia yang untuk bahagian batu-bata dia kalau kena ni kan? Batu-bata dia kena ada besi ke tak? Kena ada kalau tak salah saya. Tapi dia mengikut kepada design sebenarnya. Kalau tengok ini kan, untuk wall ni ada certain design yang kita buat asing tak mengikut fasa. Contoh ini untuk dinding. Dalam mana kita tengok dinding ni biasanya dia bukan structure yang menanggung beban. Jadi kalau untuk structure yang tidak menanggung beban, kalau you buat macam ni pun dah okey dah. Kalau dia menanggung beban, contoh structure yang menanggung beban ni macam tiang, lepas tu itu you kena lebihkan sikit lah. Kalau untuk yang structure tak menanggung beban ni, dia tak apa-apa nak penting sangat. Maknanya kalau tembok nak tampung porch tu tak boleh pakai ni lah, konkrit ringan. Kena pakai batu-bata. Sebab dia Boleh. Oh boleh? Kalau kapos ni dia bukannya, kapos dia bebannya tak seberat yang Macam flyover macam tu. Ya. Lagipun dia untuk dinding ni bukannya structure yang menanggung beban. Kalau kita cakap pasal tiang, mungkin lah ada certain design yang kita perlu ikut. Kita ada soalan yang batu merah tu batu apa pula ya? Batu merah tu dia konsep yang sama. Cuma dia olah menggunakan tanah liat kalau tak salah saya. Tapi dia konsep yang sama juga. Dia cuma ciri dia lebih sejuk lah daripada batu pasti yang biasa tu. Ya. Pernah dengar? Jadi kalau buat rumah better guna batu merah lah kan? Lebih sejuk. Sebab tanah liat dia tak serap apa Untuk sesuai ke tak sesuai ni kita kena tanya tuan punya badan sebenarnya. Sebab bukan kita yang nak bayar. Kalau ada bajet lebih tu. Kos dia lagi tinggi lah Betul, kos dia lagi tinggi. Sama juga macam lightweight block dengan batu pasti biasa. Lightweight tu lagi murah. Lightweight tu lagi mahal. Sebab dia ada bahan tambah kan. So maksudnya dia lagi ni. Tanya dulu. Jadi lepas ni kalau adik-adik nak renovate rumah kan, so kita dah tahulah kontraktor tu charge lebih tapi dia pakai bahan apa? Bahan yang murah ke? Bahan yang mahal ke? So kita adalah akan tipu. Bahan mahal tapi pakai batu konkrit, batu putih. Okay. Tak ada lagi soalan? Okay. Sekali lagi terima kasih kepada Muhammad Hassan atas penjelasan tu. Ya, adik-adik lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita jam dekat ni. Slide yang seterusnya. Seterusnya, ini adalah concrete workers.
Dan ni adalah produk pembinaan yang macam besar sikit lah. Dan yang ni dihasilkan dengan cara menun konkrit ke dalam ancongan yang boleh digunakan semula. Dan ni kemudian ia dibiarkan menggas di dalam persekitaran yang terkawal dan dihantar ke tempat bina dan dipasang di tempat yang diinginkan. Dan konkrit ni juga digunakan dalam kerja konkrit rasuk atau tiang, tu tiang untuk strongkan tu pembinaan. Dan panel dinding dan unit segmen jambatan dan gelar rasuk. Dan seterusnya yang jenis ni adalah kebanyakan projek mencapai bahawa konkrit jenis ni mempunyai kos keseluruhan yang terendah dan merangkumi pengenalan dan penyelenggaraan jangka hariannya. Yang ni gambar-gambar boleh lihat lah. Ya, gambar-gambar. Sekali lagi nak tanya adik-adik semua. Pernah tak tengok adik-adik? Cuba try komen adik. Tu atas trailer banyak. Biasanya dia buat apa kalau ni bentuk-bentuk macam ni? Peparitan. Ya, dia macam longkang lah. Sebab macam ni nanti dia sambung jadi longkang. Lagi ada soalan lain ke? Ya Hans, ni longkang. Tapi ni untuk saiz, tak tahu dia banyak saiz kan untuk longkang. Ini yang biasa punya saiz rasanya. Bentuk U. Lepas tu dia kalau ikut lain saiz lain lah. Dia punya besar dia. Ada yang kecil, lagi kecil bila ni pun ada juga. Ada soalan lain tak? Berkaitan konkrit precast ni. Siapa tahu macam mana dia satukan blok-blok tu. Macam dia gabungkan jadi rapat. Siapa tahu? Guna gam. Gam apa ni, Hans? Soalan dia ni, yang macam konkrit precast ni kita tengok ni kan. Ni kan kita biasa tengok untuk buat longkang, peparitan lah kan. Okay, daripada ni kan di precast kan satu-satu. Bila nak, soalan daripada Alisha tadi, macam mana nak ni? Nak dia sambungkan? Kan dia satu blok. Macam mana dia satukan? Siapa tahu? Pada Hans tu dia kata guna gam. Faris kata lekat pakai simen kot. Betul ke? Boleh jawab. Hans kata guna gam. So kita boleh tanya saudara Hasan untuk kepastian pada kemusykilan ni. Tak apa. Jawablah. Tak, saya pun muskil. Oh iya ke?
Mungkin lah pada pandangan saya lah yang dia maksudkan gam ni sebenarnya merujuk kepada istilah je sebenarnya. Betul ke? Oh ya. Ikut konteks dia lah maksudnya. Bukan gam yang kita tengok selalu lah. Mungkin lah saya pun tak berapa nak pasti lah. Tapi mungkin lah kalau merujuk kepada apa tu? Kalau kita tengok gambar tu, dia ada lubang dua kan? So function dua lubang tu. Lubang dua? Oh itu tak angkat. Tu untuk angkat. Untuk angkat nanti. Itu masukkan besi je kat situ. Lepas tu kita angkat dari situ. Oh. Dan ni kalau nak angkat pakai tangan ni rasanya macam belum mampu lagi ni. Betul-betul. Jadi saya rasa guna gam lah kot. Kalau ikut ni ya konteks mungkin lah. Saya pun tak pasti apa motif dia cakap gam. Tetapi mungkin lah kalau saya ni seorang yang husnuzan, mungkin saya akan cakap gam tu kepada simen mortar ataupun dia apa namanya tu? Mungkinlah mortar lah kot. Saya husnuzan mungkinlah dia gunakan konkrit untuk gam. Mortar tu apa binding agent lah maksudnya dia. Ya. Lebih kurang. Dia lebih kurang dengan konkrit ni semua dia tak ada campuran apa tu? Batu kalau tak salah saya. Dia biasanya berapa lama nak apa ni? Kering. Apa istilah dia kering ke? Macam dia nak Kering. Biasa berapa lama? Dalam sehari ada? Mungkin lah 1 hari lah. Dia macam konkret juga kan. Okay, ada soalan baru daripada Amirul Kuzaimi. Saya nak tanya konkret prekas ni sesuai digunakan dekat mana ya? Dia tengok bentuk dia sebab prekas ni dia dah buat dulu. Tak tahu. Untuk tangga ada juga prekas ni semua. Jadi ikut dia punya penggunaan dia. Dia untuk bangunan yang bertingkat. Seperti flat, pansapuri, kondo ke, dia sesuai. Sebab dia punya tu dia gunakan konkrit prekas ni sebab mempunyai kos keseluruhan yang terendah. Sebab dia dah siap bina kot, tinggal nak pasang je. Nak design, bukan design lah, maksudnya nak dekatkan dia kat mana dengan tu. Ikut yang plan dah lukis tu. Ada lagi ke soalan lain? Saya rasa yang tadi dah menjawab. Apa tadi soalannya saya tak berapa nak nampak lah. Prekas tadi ke? Prekas tadi tu. Dia guna dekat mana ya? Prekas ni dia lebih sesuai untuk projek yang berskala besar sebenarnya. Kalau kita tengok prekas ni dia more to jalan projek tepi jalan, tepi highway tu kalau you nampak. Dia sebenarnya dia tak ada tempat untuk batch dekat situ. So kita akan design siap-siap prekas tu dan nanti dia orang akan transport bawa ke site dan dia akan siap pasang lah. Siap pasang. Oh. Maksudnya kita tengok macam lori-lori yang Petronas ke apa tu. Prekas tu. Pernah tak nampak kalau ada lori besar lalu bawa tractor besar-besar tu? Ya. Bentuk macam dijantas ni bawah. Pernah. Bukan. Lebih kurang. Biasanya sebab dia tak boleh nak cast dekat situ sebab akan jadi bahaya untuk pengguna jalan. Jadi alternatif yang ada sama ada dia orang design siap-siap dan bawa ke sana ataupun dia kena kosongkan jalan tu. Sama jadi daripada dia kosongkan jalan tu, better dia precast
Dia Buat dulu. design siap-siap. So dekat situ kalau dia design awal, jadi dia dapat tentukan kekuatan, dia dapat pastikan benda tu keras dengan sekata. Kalau projek tepi jalan ni, kita tak boleh menolak kemungkinan akan berlakunya hujan atau masalah-masalah lain lah. Betul juga. Lagi satu saya nak tanya, kalau macam buat apa projek ni kan, tiba-tiba hujan macam ni, dia ada ahli meteorologi ke apa ke? Apa-apa projek Cuaca juga. Dia projek yang mana ya? macam mana? Projek tepi jalan. Tepi jalan. Untuk projek yang precast ni dia tak banyak isu sebenarnya sebab dia dah nak siap, kita tinggal nak join kan je. Ya. Join kan. Dia apa tu join bahasa Melayu tu? Kita tinggal nak sambung kan je. Sambung. Ya. Jadi dia sepatutnya tak banyak isu kalau cuaca tak begitu buruk lah. Of course kita kena ambil tahu tentang keselamatan. Yelah kerja time hujan dia ada risiko. Risiko daripada masa kita nak lift, banyaklah masalah. Belum kira barang terjatuh, apa lagi tergelincir atau apa-apa. Ya. Yes, sebab licin kan hujan. Ada soalan, nak tunggu kering tu bergantung dengan cuaca nak juga ke? Nak kering tu bergantung kepada cuaca ke? Pada saya soalan tu macam lagi sesuai kalau tanya nak kering tu bergantung kepada jenis bancuhan. Kita ada, macam saya cakap mula-mula tadi, konkrit ni dia sebenarnya special sebab dia mudah untuk diolah. Jadi bila bancuhan tu memang dia ada sejenis bancuhan ni kita panggil special mix. Untuk bancuhan yang biasa, kita perlukan masa dalam seminggu je kalau saya tak salah. Seminggu baru kita boleh buka mual. Ada untuk special mix design, kita boleh design supaya dia kena dalam masa 12 jam. So untuk tube yang biasanya akan ada yang buat keep test pada 7 dengan 28 betul. Ya, untuk special mix kita ada masa 12 jam satu hari 7 dengan 28. 7 dan 28. Ya. Dia bergantung kepada bancuhan juga sebenarnya. Terima kasih kepada saudara Hassan sebab memberi penerangan kaitan konkret precast dan soalan-soalan yang telah ditujukan oleh adik-adik. Mungkin kita pergi ke slide seterusnya. Ini contoh gambar tadi dan diterangkan. Dan yang seterusnya ni adalah jenis pada konkrit mampak giling. Dan konkrit magma ni adalah satu konkrit kakut dan kandungan simen rendah yang diletakkan dengan menggunakan teknik yang dipinjam daripada kerja tanah dan penertiban. Dan yang kedua ni konkrit diletakkan pada permukaan yang hendak diliputi dan ia dipatahkan pada tempatnya dengan menggunakan tentera pengiring. Dan yang jenis macam ni dia digunakan untuk membina empangan konkrit. Dan selain itu, campuran konkrit ini mencapai kepataran tinggi dan akan menggeras bagi membentuk satu kepingan blok yang teguh. Dan bagi konkrit mampak giling ini dia dikenai sebagai rokit yang tu macam dia grow tu.
Sebelum tu saya nak tanya, siapa pernah nampak? Saya rasa ramai pernah nampak kan? Cuba respon siapa pernah nampak tu lori roll crate tu. Ya, macam tu gambar di situ lah. Di slide ni. Dan slide. Betul Alisa? Saya nampak bila buat jalan. Saya pun sama. Ada lagi? Ada siapa yang tak pernah tengok? Cuba respon. Tak pernah lah. Mana tahu. Ya. Nak rata gantar. Rasanya mostly macam pernah tengok kan. Good. Oh, ada soalan. Tak kira konkret ke? Tak, dia biasa digunakan untuk tapi untuk konkret ni saya rasa sekali lah. Tak ada pakai benda lah ni. Saya pun kurang faham bahagian ni. So apa kata kita pergi tengok video ni berkaitan dengan konkret mampat giling. This new hard stand and roadway for a major new distribution centre near Rochester in Kent may look like ordinary concrete. But this is Galapave Roller Compacted Concrete, or RCC. Its fast to lay has the strength of conventional concrete, plus the economy and simplicity of asphalt. It's durable and requires minimal maintenance, all of which means quality and value. RCC is part of the Galapave range, which consists of hydraulically bound mixtures, or HBM, a special mix of aggregate and cement that can be used in roads and pavements. The main benefits of roller compacted concrete and from our Galapave range is that the speed of laying is immense, really. This particular site will be laid in 11 days, whereas using a traditional wet laid concrete would take about 6 weeks. And that gives massive cost savings to the client and to the contractors in overall build cost. And the other thing, of course, is not using reinforced steel in wet concrete. You need the wet concrete time to cure, whereas this material can be laid one day and it can be trafficked and have loadings put upon it the following day. The production process begins at Gallagher's Hermitage Quarry at Aylesford, where 20mm graded limestone and 4mm rock fines are fed into a 4-bin, specially built blender. State-of-the-art technology ensures precisely the right quantity of aggregates are added and perfectly mixed. Next, cement binder and water are added to the mixture, which is carefully put into trucks using gob hoppers, which ensure the material remains evenly mixed. A truck delivers the mixture to the construction sites, where it's tipped into the waiting paving machine. RCC can be laid in a single or a double layer. A single layer can be used for the base of highway construction. This is one of the preferred options of Highways England. Double layers are required when the top layer of RCC remains uncovered. Now, a 200mm thick layer of Galapave RCC is laid evenly on the surface across the full 4.75 metre width. The RCC layer is pre-cracked at 3 metre intervals. These cracks are then coated with a joint sealer. Then the RCC is rolled repeatedly until the final finish is achieved. We developed these products in late 2015. We invested over £500,000 in the right quality equipment to make the product, and together with our in-house contractors team, we have now developed a supply and lay system to supply roller compacted concrete for
various hard surfaces around Kent and the southeast of England. And it's laid through a conventional paver, which is specially adapted to lay roller compacted concrete. And the paver compacts the concrete as it lays it. And we can achieve over 95% compaction of the concrete on first pass. And then we get up to 98% compaction once the material has been rolled. To be able to offer a complete RCC solution, Gallagher works with Cemex Paving Solutions, who use their specialist paving equipment and, equally importantly, their experience and expertise. Gallagher can supply a mobile mixing plant which can be erected on site and working in just 3 hours. Over 1,000 tons can be laid every day to a depth of 200 millimetres. And you can drive on it after just 24 hours. The high strength of RCC eliminates common and costly problems traditionally associated with asphalt surfaces. RCC resists pothole formation. It stands up well under heavy, concentrated loads. It resists oil and fuel spills, and it doesn't soften under high temperatures. What we've proved with roller compacted concrete is that it's a very versatile product and can be used across many applications. So not just fruit packing yards like the one we're at today, but also car parks, infrastructure. It could be used in port facilities, hard standings, waste facilities. So it's a very versatile product that can be used across many applications. Cangkul. Like, Dah habis ke video? Kejap, dia stop. Like, ya, dia sangkut. Sebelum tu saya tanya, dalam video tadi dia bagi tahu berapa tempoh untuk dia kering. Ada soalan ke tadi? Dia keluar. Ni, bisa balik. Kalau video tadi dia tamat. Okay, kita ada sesi Q&A kat sini. Sorry, like. Sini dia, pagi tadi dia hujan lebat. Internet pun
problem. Oh, Di sebarang ni ke? Soalan ke yang nak ditujukan? Tanya je apa-apa. Adik-adik tanya je. Kalau ni tulis je kat chat box. Yang tak ada sekali. Sekali lah. Benda tu dia jentera kan. Dia boleh buat benda sama. Boleh tanya soalan yang selain tu tak? Role create tu tak? Farha ada tanya tu, Rollcrete ni mesin ke jenis konkrit? Maybe Kalau based on boleh jawab. based on saya baca lah ada dekat dia tesis sudah civil engineering UTM, lepasan UTM saya baca dia letak bawah ni bawah jenis-jenis konkrit daripada tesis tu. Jadi kalau dah tu, saya rasa memang dia jenis lah. Tapi dia punya jenis tu dia kena tu pakai pakai jentera tu. So dia jadi Maknanya rollcrete ni macam konkrit. So dia tu jadi roll. So ada giling. rata kan. Lepas tu dia jadi rollcrete. So dia adalah jenis-jenis Ya. konkrit. Saya lock Biasanya lah. yang jenis tu. Lagi ada lagi soalan lain? Ada lagi soalan? Tanya je. Okay, Amirul boleh teruskan? Tanya Amirul. Konkrit tegas Konkrit tegas dengan konkrit tertulang. Okay, kalau kita jump balik dekat slide tadi. Konkrit tegas yang ada dua tu kan. Ada dua contention dengan ni. Ni yang tegas dahulu. Nak bandingkan dengan tertulang. Okay. Okay, kalau punya kebaikan tegas dahulu Tegas dahulu ni dia punya tegas tu, ahli tegas tu dia diuji semasa pembuatan dan sebarang kerosakan kesilapan dapat dibaiki lah. Kalau konkrit tegas tu sebab dia pakai apa tadi, nanti kan dia potong kan. Biasanya ada pre-tension dengan post-tension. Itu dekat arah yang tu. Okay, itu punya ni salah satu ada punya tu. Satu untuk kuantiti konkrit yang diperlukan adalah kurang. Hasilan beban dari penghasilan beban mati dikurangkan. Okay, seterusnya dia ada hanya 1/5 daripada berat tertulang yang diperlukan oleh konkrit bertertulang digunakan dalam konkrit tegas dulu.
Yang terakhir, ianya dapat menolong dalam mempercepatkan masa untuk binaan struktur yang besar seperti jambatan dan lintasan atas. Jadi kalau nak tengok kat sini memang banyaklah advantage dia dekat tegas dahulu ni sebab dia memang konvensional lah. Tengok dia ada pakai jet hydraulic tu semua. Kalau fikir logik ni dia akan lebih banyak lah. Dia punya advantage daripada bertertulang hanya letak macam tu. Dan dia punya skop pun untuk projek-projek yang besar. Kalau tegas dahulu ni, konflik tegas ni banding dengan, Jadi dapat simpulkan yang konkrit tegas ni dia lebih baik sebab dia dapat tampung more beban kan. ya sebab dia punya, ya kalau macam yang saya cakap tadi, kalau dia punya ikut dia punya logik pun, konkrit tegas ni dia lebih untuk yang projek skop yang besar berbanding dengan bertertulang. Dia hanya letak tertulang lepas tu dia tuang macam tu. Tegas ni dia pakai jet hydraulic semua macam tu. Lepas tu dia tarik, lepas tu ada pre-tension dengan post-tension. Lagi soalan? Tanya je, jangan risau. Kalau tak tahu tanya je. Mana dia kelebihan konkret tegas? Itu rasanya mungkinlah ikut kesesuaian juga. Sebab saya pun tak berapa nak ingat tadi dia orang ada terangkan letak dekat slide belakang ni. Untuk konkret dengan kenapa konkret kena disatukan dengan tertulang, dia sebenarnya konkret ni dia bahan yang subjek to mampatan. Dia kurang daripada segi tegangan. Jadi itu sebabnya kita kena tambah bahan, contohnya tambah tertulang supaya dia dapat menanggung mampatan dan tegangan. Ada soalan pada Farha. Selalunya pre-tension dan post-tension dia aplikasikan dekat pembinaan yang macam mana? Saya rasa soalan ni berhak untuk saudara Hassan menjawab. Kalau tengok video ni selepas slide 20 ni, video slide 20 tu dia ada cerita pretension tu maksudnya before letak konkrit. So post tension tu after letak konkrit. Dan dia selepas konkrit tu mengeras. Selalunya digunakan untuk buat pembinaan seperti jambatan, flyover atau bangunan bertingkat. Dia ada soalan lain ke? Kalau tak ada soalan, kita orang nak tanya soalan kat adik-adik. Soalannya tak susah, soalannya ada yang dekat slide tadi. Dia based on slide tadi. Soalan tu Amira. Nisbah untuk bancahan konkrit tu boleh digunakan untuk semua keadaan tak? Saya rasa ikutlah kita nak build apa. Kan? Ya. Dia ada calculation dia actually. Before buat building yang kita nak bina ni. Dia nisbah yang kita biasa gunakan sebenarnya ialah simen, nisbah pasir, nisbah batu. Ya, sebab simen nisbah aggregate dengan nisbah segregate. Itu dia nisbah ialah 1, nisbah 2, nisbah 4.
ataupun 1:3:6. Dia macam dia darab, bentuk darab 2. Kalau dah 1:5, 1:10. Dia mengikut tempat dan tujuan. Okay, untuk nisbah 1:5, nisbah 10, gunaan dia untuk tapak tembok dalam peparit bagi kerja tanah keras. Untuk nisbah 1:3:6 untuk lantai konkrit dan dinding. Untuk nisbah konkrit 1:2:4 konkrit bertulang bagi rasuk. Dan yang terakhir sekali untuk nisbah 1:1.5 nisbah 3 untuk konkrit tegas dahulu. So, adakah menjawab soalan Amirul? Ya, lagi ke soalan? Amirul. Ke soalan. Ada lagi ke soalan lain? Tak ada, kita nak tanya soalan. Soalan tak susah pun. Ada je dekat dalam slide tadi tu. Kita orang pun dah highlight point-point tu. Soalan. Kalau tak ada soalan tu dia tak ada dekat chat box. ABS. Untuk persoalan ni saya rasa Saudara Hassan boleh bantu saya untuk menjawab soalan ni. ABS. Saya boleh jawab. Nak jawab ke? Saya Boleh. boleh jawab. IBS tu industrial building system. IBS ni dia memang guna konkrit. Konkrit tu dia buat dekat kilang. Just dia dah siap, lepas tu dia bawa dekat tapak projek, just dia pasang je. Faham tak? ABS macam tu lah. IBS ni memang dia guna 100% konkrit lah. 100% konkrit. Yes, dia precast kat kilang, lepas tu dia bawa dekat tapak, dia pasang je. Yes, sama macam precast. Tapi dia bawa precast ke tak? Sama je, cara dia buat sama je, precast juga. Ya. Yes. Cuma dia fully ni lah, fully konkrit lah. Yes, dia buat dekat kilang. Dekat kilang. Kalau precast dia buat kat mana? Precast itu tak sure sangat lah. Cuba Hassan jawab. Apa ya? Soalan ni pasal apa tadi? Precast. Precast buat dekat mana selalu? Buat kat mana? Apa tadi? Maksudnya? Because sebab tadi kata IBS tu selalu buat dekat buat kat kilang kan. Lepas tu saya tanyalah, precast selalu buat kan? Untuk precast ni hello. Dengar ke? Aduh, lain tu. Dengar. Okey. Yang membezakan precast dengan IBS tu, precast tu dia jenis konkrit tau. IBS tu dia punya konsep.
Sebelum ni saya tengok tau dekat projek YTL kalau saya tak salah, dia memang ada dia ada buat tempat untuk dia berikan. So dalam konteks ni dia bergantung sebenarnya. Saya pun tak berani lah nak cakap dia kena buat dekat kilang saja, sebab sebelum ni pun saya ada nampak yang buat dekat site. Tapi bukanlah maksudnya dekat site tu maksudnya betul-betul dekat tempat dia nak buat tu. Dia memang ada dah standby tempat dia. Adalah missionaries dia. Dia ada tempat dia. Apa tu? Dia ada tempat dia. Khusus lah. Kita tak kisah. Dia punya lokasi je. Kalau tak ada ni soalan, dan kami akan tanya soalan. Soalannya berbunyi, konkrit mampat giling ini dikenali sebagai boleh jawab dekat ni chat box. Kalau tengok dekat ni. Jawab dekat chat box. Konkrit mampat giling ni dikenali sebagai apa? Ya, konkrit. Soalan yang terakhir. Biasanya urutan petunjuk nisbah tu apa ya dulu? Dia punya nisbah tu. Simen dulu ke, batu dulu ke, pasir dulu ke? Macam mana? Simen lepas tu? Lepas simen? Betul. Ya, betul. Jadi itu bukan soalan terakhir dari kumpulan kita orang. Jadi terima kasih semua sama dari LDK 3. Tak lupa juga ni saudara Hassan banyak membantu untuk menjawab soalan yang agak mendalam. Okay. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan LDK 3. Dipersediakan wakil LDK 4 untuk meneruskan sesi perkongsian. LDK 4 akan membuat perkhidmatan. Roll balik LDK 1. LDK 1 nak balik.